Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. InsyaAllah perkongsian pada kali ini adalah berkaitan dengan pelajaran usuluddin bagi tingkatan 3 dalam bab sirah. Pelajaran yang kedua iaitu al-khilafat fi ahdil khulafa'ur rasyidin, iaitu pertelingkahan yang berlaku pada zaman pemerintahan Khulafa' ar-Rasyidin. Dan kita akan membincangkan tentang dua perkara, iaitu nusyu'ul khilafah fi ahdil Khulafa' ar-Rasyidin, iaitu tercetusnya ataupun sebab berlakunya pertelingkahan pada zaman pemerintahan Khulafa' ar-Rasyidin. Dan yang kedua iaitu al-ahdas, peristiwa-peristiwa yang berlaku yang berkaitan dengan Mauqi'atul Jamal, peperangan Jamal, Mauqi'atus Siffin, peperangan Siffin, dan Majlis Tahkim. Okey, dia ada 3 perkara yang berlaku yang ingin diutarakan dalam tajuk kali ini. Okey. Ikhtilaf fi ahda khulafa ar-rasyidin, pertelingkahan di zaman pemerintahan khalifah, iaitu seperti mana yang kita ketahui, pertelingkahan pertama yang berlaku selepas kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah murtadnya orang Arab, dan tidak tinggal seorang pun dalam kalangan mereka yang berpegang dengan agama Islam kecuali kaum Quraisy di Mekah dan umat Islam di Madinah, seterusnya kaum Sakif di Taif, dan sebahagian kecil kaum-kaum yang lain sahaja. Orang ramai pada ketika itu dia terbahagi kepada dua bahagian, iaitu yang pertama firqatul murtaddin, Talhah bin Khuwailid wa atba'uhum, Musailamah wa atba'uhum, al-Aswad al-Ansi wa atba'uhum, iaitu golongan-golongan yang firqah murtadin, golongan yang murtad. Siapa mereka? Tulaihah bin Khuwailid dan pengikutnya, Musailamah dan pengikutnya, dan Al-Aswad Al-Ansi dan pengikut-pengikutnya. Kemudian golongan yang kedua ialah golongan yang mani'i zakah, orang yang enggan membayar zakat, Bani Tamim wa atba'uhum, iaitu puak-puak Bani Tamim dan para pengikut-pengikutnya. Dan kenapa mereka menganggap perkara tersebut telah berakhir dengan kewafatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tak ada lagi dah bayar zakat selepas wafatnya Nabi. Kemudian apa yang berlaku pada masa ni ialah Abu Bakar menyiapkan tentera untuk memerangi golongan yang enggan membayar zakat dan golongan yang murtad. Peperangan memerangi golongan murtad berakhir dengan kemenangan yang besar bagi umat Islam. Kemudian selepas itu berlaku fitnah pembunuhan Uthman, dan ia merupakan fitnah yang paling besar pada zaman pemerintahan Khulafaur Rasyidin, kerana ia meninggalkan kesan pergaduhan ataupun pertelingkahan dan perpecahan dalam barisan umat Islam itu sendiri. Individu yang mengetuai fitnah ini ialah seorang lelaki Yahudi, iaitu Abdullah bin Sabah. Dia menyebarkan da'iyah menyokong Ali bin Abi Talib dengan mendakwa Sayyidina Ali sebagai wasiat daripada Rasulullah untuk menjadi khalifah, tetapi Uthman telah mengambil jawatan khalifah dengan cara yang tidak betul. Ini dakwaan seorang Yahudi. Dia berkata bahawasanya Rasulullah telah mewasiatkan Sayyidina Ali untuk mengambil tampuk pemerintahan selepas ketiadaannya, tapi Sayyidina Ali ini jatuh kepada khalifah yang keempat, dan dia tak puas hati dengan Uthman, kerana dia kata Uthman tu mengambil pemerintahan dengan cara yang tidak baik. Dan kebanyakan orang yang mengikut mazhab Abdullah bin Sabah ni adalah dari golongan yang mengikut hawa nafsu mereka.
mereka mula mengutuk pemimpin-pemimpin dan khalifah dengan kutukan palsu dan dusta. Dan fitnah ini berakhir dengan syahidnya Saidina Uthman bin Affan. Okey, kemudian kita tengok tahaddas bi ihtisari anil ahdasil atiyah. Kemudian dia ada cerita-cerita berkaitan dengan apa yang berlaku pada zaman Khulafa ar-Rashidin, iaitu yang pertama Mauqi'atul Jamal, Mauqi'atus Siffin dan Majlis Tahkim. Okey, kita tengok pada peperangan Jamal. Yang mana peperangan Jamal ini berlaku yang ada kaitan dengan peristiwa semasa pemerintahan Sayyidina Ali bin Abi Talib. Berlakulah pada pemerintahan Ali ini peperangan Jamal dan peperangan Siffin. Dan sebelum kita pergi dengan lebih lanjut, saya nak ingatkan bahawasanya peperangan yang berlaku di antara para sahabat bukanlah berdasarkan hawa nafsu, tetapi setiap kumpulan itu mahu menegakkan kebenaran, dan setiap daripada kedua-dua kumpulan tersebut diberi ganjaran pahala. Kerana sekiranya ia adalah mujtahid yang betul ataupun mereka di pihak yang betul, mereka akan mendapat 2 pahala. Dan jika pendapat mereka adalah salah, maka dia akan mendapat pahala daripada pendapatnya itu. Maksudnya peperangan yang terjadi ni, kalau katakanlah satu daripada pihak Ali dan satu lagi daripada pihak Aisyah, hanya Allah Subhanahu Wa Taala yang tahu di pihak mana yang betul, dan pihak yang betul itu akan dapat dua pahala, dan yang satu lagi, golongan yang satu lagi, katakanlah golongan Ali di pihak yang betul, maka puak Ali akan dapat 2 pahala, manakala geng-geng Sayyidatina Aisyah ni akan dapat pahala daripada ijtihad mereka untuk menegakkan Islam. Suka saya ingatkan bahawa peperangan yang berlaku kepada orang-orang Islam pada masa ini bukan menurut hawa nafsu, tetapi mereka ada pendapat mereka sendiri kenapa benda tersebut, kenapa peperangan tersebut berlaku. Okey, Mauqi'atul Jamal, peperangan Jamal, ianya berlaku pada haddasat fi amin, berlaku pada tahun 36 Hijrah. Waqa'at baina Ali bin Abi Talib wal jaish yaquduhu Talhah bin Ubaidillah wa Zubair bin Al-Awwam bil idafati ila ummul mukminin Aisyah. Peperangan di antara tentera Ali bin Abi Talib dengan tentera pimpinan Talhah bin Ubaidillah dan Az-Zubair bin Al-Awwam, ditambah pula dengan kehadiran tentera Aisyah radhiyallahu anha, iaitu isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sababa tasmiyatihi nisbatun ila jamalil ladzi hamala haudajan fihi Aisyah. Dinamakan perang Jamal kerana dinisbahkan daripada nama unta yang membawa haudaj yang ada padanya, ada di dalamnya Aisyah. Haudaj ni maksudnya satu tempat duduk yang berbumbung. Di atas belakang unta tu ada satu tempat duduk macam kotak, berbentuk macam kotak macam itulah. Dan ada dalamnya, ada dekat dalam haudaj tu, Siti Aisyah berada dalam haudaj tu. Maudi'uhu, lokasi peperangan ini berlaku di Basrah. Yang seterusnya adadul jaish, bilangan tentera Saidina Ali seramai
20,000 orang, dan tentera Talhah bin Ubaidillah seramai 30,000 orang. Sababuhu al-mutalabatu biqatli qatlati Utsman. Sebab peperangan ini tuntutan hukuman bagi pembunuh Utsman. Okey, kita tengok ahdatsuhu, peristiwa yang berlaku. Terlebih. Okey, ahdatsuhu, peristiwa yang berlaku pada peperangan Jamal ni, iaitu yang pertama, zahaba Talhah wa Zubair wa Aisyah li dhammi nashril muslimin wa talabu bidamil Utsman. Dan telah datang Talhah, Zubair dan Aisyah diikuti ramai tentera Islam menuntut bela tentang kematian Utsman. Arsala Ali bin Abi Talib Al-Qa'qa' bin Amrin ilaihim wasa'a ilaihi sulhi. Setelah Saidina Ali sampai, dia menghantar seorang sahabat bernama Qa'qa' bin Umar menemui tentera Jamal dan berusaha untuk berdamai. Kemudian qarrara as-sabaiyah ay yanshabul harb bainal fariqaini fawaqa'at al-harbu bainahuma. Golongan as-sabaiyah mencetuskan fitnah dan berusaha untuk cetuskan perang antara keduanya, iaitu tentera Jamal dan tentera Ali. Kumpulan as-sabaiyah ni merupakan golongan daripada as-sabaiyah ni lah yang pembunuh Saidina Ali. Mereka melancarkan fitnah supaya pembunuh Saidina Utsman tu tidak dikenakan hukuman. Okey, kemudian qabla tulu'il fajri tahammama as-sabaiyah al-fariqaini. Sebelum terbitnya fajar, maka bertempurlah kedua-dua tentera Jamal dan tentera Ali. Washtaddal qital amamal jamal alladhi alaihi Aisyah hatta aqral jamal. Memuncaknya peperangan ini di hadapan unta yang dinaiki oleh Aisyah sehingga luka unta tersebut, cedera unta tersebut. Wa qutila Talhah wa Zubair wa hamalat Aisyah ila dari Abdullah bin Khalf. Terbunuhnya Talhah dan Zubair pada peperangan ini, dan Aisyah dihantar ke rumah Abdullah bin Khalaf di Madinah. Okay, secara ringkasnya apa yang berlaku di semasa peperangan Jamal ni ialah, yang pertama, Talhah dan Zubair telah pergi ke Basrah, dan bersama dengan mereka ada ramai pengikut-pengikut serta Aisyah untuk menggabungkan orang Muslim dan menyatukan suara mereka, seterusnya menuntut pembelaan atas pembunuhan Khalifah Utsman dan membunuh mereka yang membunuhnya, membunuh geng-geng yang telah bunuh Saidina Utsman lah. Setelah Ali sampai ke Basrah daripada Madinah, beliau menghantar Qa'qa' bin Umar menemui tentera Jamal, tentera berunta. Kedua pasukan tentera berusaha untuk berdamai dan menghalang peperangan daripada berlaku. Okey, kemudian selepas tu ketua As-Sabaiyah dan mereka ketua-ketua As-Sabaiyah ni, mereka mencetuskan fitnah. Mereka diorang rasa perdamaian ini akan berakhir dengan pelaksanaan hukuman qisas terhadap mereka, kerana mereka takut perkara buruk akan menimpa diri mereka, lalu mereka berusaha untuk mencetuskan peperangan di antara kedua-dua pasukan ini dan menjerumuskan kedua-duanya dalam peperangan. Sebab golongan As-Sabaiyah ni yang membunuh Saidina Utsman, dia orang takut akan ada hukuman qisas yang dilakukan kalaulah tentera Talhah, Zubair dan Aisyah ni berdamai dengan tentera Ali.
Okey, pada hari berikutnya mereka melaksanakan perancangan sebelum terbit fajar dan bilangan mereka hampir 2000 orang, maka bertempurlah dua tentera, iaitu tentera Jamal dan tentera Saidina Ali, sehinggalah kemuncak kepada peperangan itu berlaku di hadapan unta yang dinaiki oleh Sayyidatina Aisyah yang ada dalam haudash yang kita sebutkan tadi itu. Okey, berlakulah peperangan yang kemuncaknya dekat situ disaksikan oleh Aisyah, dan sehingga luka ataupun unta tersebut luka, dan ada yang mengatakan unta itu disembelih. Maka dalam peperangan tu terbunuhlah Talhah dan Zubair. Maka Saidina Ali menyuruh orang-orang dia untuk usung Sayyidatina Aisyah bersama haudashnya tadi itu ke rumah Abdullah bin Khalaf. Kemudian Sayyidina Ali membawa Sayyidatina Aisyah ke Mekah, balik ke Mekah diiringi oleh sekumpulan wanita pada masa tu. Okey, seterusnya kita tengok apa lagi yang berlaku. Allah terlebih. Okey, Mauqi'atus Siffin, peperangan Siffin. Berlaku selepas ba'da waqa'atul Jamal, berlaku selepas berakhirnya peperangan Jamal. Maudi'uhu Siffin ala Nahril Furat, iaitu suatu tempat bernama Siffin berhampiran dengan sungai Furat. Adadul Jaish, bilangan tentera Ali seramai 100,000 dan tentera Muawiyah seramai 70,000. Okey, sababuhu, sebab berlakunya peperangan ini, imtana'a Muawiyatu an mubaya'ah Ali bin Abi Talib hatta yaqtulu qatlata Utsman bin Affan, iaitu sebab berlakunya adalah keengganan Muawiyah untuk membai'ah Ali, untuk membai'ah Saidina Ali sebagai pemimpin seterusnya, sebagai khalifah seterusnya, sehingga bila dia akan sehingga pembunuh Utsman dibunuh. Muawiyah ni dia nak pembunuh Utsman diberikan hukuman qisas, barulah dia akan membai'ah Saidina Ali. Al-ahdas, perkara-perkara yang berlaku. Bada'al qital fi Zulhijjah fi'atun ila fi'atin, perang mula tercetus pada bulan Zulhijjah tahun 36 Hijrah, secara tidak sengit. Fi'atun ila fi'atin ini tidak sengit sangatlah. Fi syahri Muharram tawaqqafal fariqani anil qital, pada bulan Muharram kedua-dua pasukan ini berhenti berperang. Fi syahri Safar adat bil munashad summa stadda al-qital salasata ayyam, pada bulan Safar pertempuran sengit berlaku selama 3 hari. Qutila fiha Ammar bin Yasir, terbunuh Ammar bin Yasir dalam pertempuran ataupun dalam peperangan ini. Okey, kemudian kita pergi kepada majlis tahkim. Majlis tahkim, sababuhu kada jaishu Ali bin Abi Talib ayantasira ala jaisil Muawiyah, rafa'ul al-masahif wa talabut tahkim. Sebab dia berlaku majlis tahkim ni apabila kemenangan tentera Siffin tadi, peperangan Siffin tadi, kemenangan berpihak kepada tentera Ali ke atas tentera Muawiyah.
dan tentera Muawiyah mengangkat Al-Quran dan mencadangkan majlis tahkim, iaitu perdamaian ataupun gencatan senjata. Betul ke sebut? InsyaAllah. Tarikhuhu, majlis tahkim ni berlaku pada 13 Safar tahun 37 Hijrah. Al-Hakamani, dua orang hakim yang dilantik, iaitu Abu Musa Al-Ash'ari jihatu Ali bin Abi Talib, wa Amru bin As jihatu Muawiyah. Dua orang hakim telah dilantik, iaitu Abu Musa Ash'ari di pihak Ali bin Abi Talib dan Amru bin As di pihak Muawiyah. Okey, al-uhud, perjanjian yang mereka perjanjian yang termeterai ialah yang pertama, innal fariqaini aminuna ala anfusihim wa ahlihim, iaitu kedua-dua pihak dijamin keselamatan diri dan keluarga mereka. Yang kedua, innal ummatul lahuma ansarun alal ladzi yataqadiyani alaihi, iaitu umat Islam boleh menyokong kedua-dua pihak mengikut perkara yang diperjuangkan oleh kedua-duanya. Mana-mana orang Islam berhak memilih antara kumpulan mana yang dia nak sokong mengikut apa yang diperjuangkan. Okey, yang ketiga, inna alal jami' ayyuti'a ala ma fi hadhihi sahifah. Setiap orang perlu mematuhi setiap perjanjian itu. Yang seterusnya, fa'atahum al-qaumul uhud wal mawasik ala zalika, maka semua kaum ataupun seluruh umat Islam mematuhi isi kandungan perjanjian tersebut. Okey, asaruhu, kesan daripada majlis tahkim ini ialah waqa'a syiqaqu fi jaishin Ali bin Abi Talib, berlaku perpecahan dan perselisihan di kalangan tentera Ali. Iftiraku ra'yil hakamaini, perbezaan pendapat di antara dua orang hakim yang dilantik. Sammama Ali bin Abi Talib alal harbi Muawiyah marratan ukhra, dan kemudian Ali memutuskan untuk memerangi puak-puak Muawiyah sekali lagi. Okey, itu yang berlaku dalam majlis tahkim. So maksudnya peringkat awal perjanjian ini berjaya dan semua orang Islam ikut dan patuh, tapi kemudiannya ada pertelingkahan lagi yang berlaku, iaitu perbezaan pendapat antara dua orang hakim yang dilantik tadi itu, dan kemudiannya berlaku perpecahan ataupun perselisihan pendapat dalam kalangan pengikut Saidina Ali, dan kemudiannya berlaku ketidakpuasan hati dan Ali memutuskan untuk memerangi Muawiyah sekali lagi. Okey, apa yang dapat kita simpulkan di sini ialah perpaduan ummah adalah tuntutan syarak dan ia adalah kewajipan yang tetap, sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, berpeganglah pada tali Allah, janganlah kamu bercerai-berai. Surah Ali Imran ayat 103. Perpaduan membawa kepada tercapainya matlamat risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, antaranya menyampaikan Islam kepada semua manusia, menjadikannya mengatasi semua agama dan jihad untuk menjadikan kalimah Allah itu adalah yang paling tinggi. Matlamat-matlamat ini adalah mustahil untuk dicapai dengan keadaan umat Islam berpecah belah dan bertelingkah. Justru itu, marilah kita sama-sama fokuskan perpaduan dan mematuhi syariat Islam yang mulia dalam diri kita, keluarga dan masyarakat kita. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.